Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu. Ya, hari ini Cikgu akan sambung untuk sesi perkongsian Cikgu ya untuk topik ataupun tajuk semester yang kedua. Ya, masih dalam bab yang pertama iaitu kepimpinan, yang mana Cikgu akan memfokuskan untuk anak topik pemimpin versus pengurus. Ya, dan kita akan lihat juga siapa itu pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. Okey, anak-anak pelajar sudah bersedia? Ya, kalau sudah bersedia, kita akan lihat apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, anak-anak pelajar, ya, kita akan lihat ya untuk topik pada hari ini, ya, apa yang kita akan lihat pemimpin versus pengurus, dan kita akan lihat juga pemimpin formal serta pemimpin tidak formal. Okey, seperti biasa kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita. Okey, cikgu harapkan di akhir sesi pembelajaran ini ya, anak-anak pelajar dapat membandingkan antara pemimpin dengan pengurus ya, dan membandingkan antara pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. Okey, kita lihat dahulu ya pemimpin dan pengurus. Siapa pemimpin dan siapa pengurus? Okey, pemimpin kalau kita lihat di sini ya merupakan pihak yang menggunakan kuasa formal dan kuasa tidak formal dalam mempengaruhi pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, jadi kalau para pelajar lihat di sini ya, pemimpin itu dia ada dua kuasa. Ya, satu yang dinamakan sebagai kuasa formal, okey, ini, dan yang kedua dinamakan sebagai kuasa tidak formal. Ya, untuk apa kuasa ini? Ya, untuk mempengaruhi pekerjanya ya untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, yang kedua pengurus. Pengurus merupakan pihak yang menggunakan kuasa formal ya untuk merancang, melaksana, mengawal semua aktiviti ya, aktiviti dalam organisasi. Dan kalau kamu lihat di sini, pengurus dia hanya ada satu kuasa sahaja yang dinamakan sebagai kuasa formal. Ya, dan kuasa formal di sini digunakan untuk melakukan ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti pengurusan dalam organisasi. Ya, aktiviti-aktiviti tersebut seperti merancang, melaksana, mengawal. Ya, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi daripada ini kita sudah dapat lihat ya beza antara pemimpin dan pengurus. Nah, pemimpin dia ada dua kuasa utama ya, kuasa formal dan tidak formal. Tapi pengurus dia hanya ada satu kuasa saja iaitu kuasa formal. Okey. Yang ini ya kalau kamu lihat yang dalam bentuk jadual ini adalah perbezaan antara pemimpin dan pengurus. Ya, yang mana para pelajar kena ingat ya apabila disebut tentang perbezaan terus ingat dalam bentuk jadual. Maknanya apabila para pelajar menjawab soalan peperiksaan nanti perlu buat dalam bentuk jadual dan kena ada dimensi ataupun aspek untuk membezakan kedua benda tersebut. Okey. Jadi di sini ya antara aspek yang akan dilihat untuk membezakan pengurus dan pemimpin ya. Satu kita ada dari aspek hala tuju. Ya, seorang pengurus dia akan membentuk perancangan dan belanjawan organisasi. Tetapi seorang pemimpin ya kalau kamu lihat di sini dia membentuk hala tuju dan visi organisasi. Maknanya hala tuju pemimpin ini dia lebih luas daripada seorang pengurus. Ya, kerana pengurus dia hanya setakat melakukan kerja-kerja pengurusan. Okey, yang kedua, dari aspek tugas, seorang pengurus melaksanakan fungsi pengurusan. Para pelajar masih ingat ada berapa fungsi pengurusan yang kita belajar sebelum ini?
Ya, kita ada 4 fungsi pengurusan, ya, kepimpinan, pengawalan, perancangan dan pengorganisasian. Okey, itulah yang akan dilaksanakan oleh seorang pengurus. Tapi seorang pemimpin dia akan menyusun pekerjanya ke arah pencapaian matlamat organisasi. Maknanya pemimpin itu dia menjurus kepada pencapaian matlamat. Ya, dia akan atur pekerja itu macam mana pekerja boleh bersama-sama mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan sebelum ini. Okey, seterusnya aspek yang ketiga adalah peranan. Okey, seorang pengurus melakukan aktiviti pengawalan dan penyelesaian masalah. Ya, manakala pemimpin memberi inspirasi dan motivasi kepada pekerjanya. Ya, sebab pemimpin ini dia lebih kepada proses mempengaruhi pekerja. Ya, dengan kuasa yang dia ada, ya, dengan personaliti, dengan tarikan dari dalam itu, ya, dia akan mampu untuk mempengaruhi pekerjanya. Ya, dan memberi motivasi kepada pekerja tersebut. Ya, tetapi seorang pengurus di sini, ya, dia hanya melakukan aktiviti pengawalan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi. Okey. Yang keempat dari aspek autoriti, ya, pengurus mendapat kuasa daripada jawatan yang diberikan. Contohnya kalau kamu dilantik sebagai ketua kerani, maka kamu ada kuasa dalam aktiviti pengkeranian tersebut. Ya, kamu ada kuasa untuk memantau pekerja-pekerja di bawah unit kamu. Okey. Manakala seorang pemimpin dia memiliki kuasa dari sumber semula jadi. Kuasa dari sumber semula jadi maknanya dari kemahirannya mempengaruhi, dari peribadinya yang menari itu, yang mampu menarik pekerja untuk sama-sama mengikut apa yang telah diarahkan. Okey. Aspek yang seterusnya, ya, adalah daripada aspek tanggungjawab. Ya, pengurus hanya akan menekankan kepada persiapan tugas. Ya, di sini pengurus dia akan pastikan semua tugas yang perlu dilaksanakan itu selesai, dapat dilaksanakan, dapat dicapai oleh semua pekerja. Tetapi seorang pemimpin dia lebih menekankan kepada hubungan interpersonal. Ya, dia rapat dengan orang di sekitarnya, dia rapat dengan pekerjanya. Ya, dia boleh berhubung baik dengan pekerja di bawahnya. Okay, dan aspek yang terakhir adalah dari aspek pembuatan keputusan, ya, yang mana pengurus di sini menekankan kepada penyelesaian masalah melibatkan masalah pengurusan, tetapi seorang pemimpin penyelesaian masalahnya lebih menekankan kepada konflik dan menangani sebarang perubahan yang berlaku dalam organisasi. Okey, anak pelajar. Jadi itu antara perbezaan pemimpin dan pengurus. Okey, seterusnya kita akan lihat pula pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. Sebelum kita lihat kepada perbezaan di sini, ya, pemimpin formal itu adalah pemimpin yang dilantik secara rasmi dalam organisasi. Tapi pemimpin tidak formal dia dilantik secara tidak rasmi oleh kumpulan, yang diwujudkan dalam organisasi tersebut. Ya, contohnya dalam sebuah organisasi, ya, kita mau lihat pemimpin formal itu siapa dan tidak formal itu siapa. Pemimpin formal itu contoh pemimpin yang dilantik disebabkan oleh jawatannya. Okey, contohnya kamu dilantik sebagai pegawai pemasaran, maka kamu adalah pemimpin formal. Okey, untuk pemimpin tidak formal, dia dilantik dalam satu kumpulan kecil yang diwujudkan dalam organisasi. Okay, contohnya dalam organisasi kamu itu kamu tubuhkan pasukan bola. Pasukan bola syarikat A. Jadi kamu dilantik sebagai ketua untuk pasukan bola tersebut. Itu dinamakan sebagai pemimpin tidak formal. Ya, bukan kamu dilantik atas tugas rasmi kamu ataupun jawatan kamu, tetapi kamu dilantik atas sokongan rasmi dalam kumpulan yang diwujudkan dalam organisasi. Okey, boleh faham ya anak-anak pelajar? Okey, jadi kita lihat perbezaannya. Ya, untuk perbezaan pemimpin formal dan pemimpin tidak formal ini, ya, kita ada 4 aspek di sini.
Okey, satu dari aspek jawatan. Pemimpin formal mendapat jawatan berdasarkan kelayakan rasmi. Ini yang memang dia dilantik lah. Okey, manakala pemimpin tidak formal mendapat jawatan berdasarkan sokongan tidak rasmi, ya, sesuatu kumpulan yang wujud dalam organisasi. Ya, seperti yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okey, kuasa untuk pemimpin formal, kuasa mengarah dan membuat keputusan adalah berdasarkan kenyataan rasmi buku panduan tugas. Ya, oleh kerana dia dilantik secara rasmi, dia dilantik disebabkan oleh jawatan yang dia pegang, maka apa-apa yang dia lakukan, ya, pembuatan keputusan, dia mengarah pekerjanya, dia mengambil keputusan, dia akan merujuk kepada buku rasmi ataupun panduan tugas yang telah disediakan oleh organisasi. Manakala pemimpin tidak formal pula, kuasa mereka perolehi berdasarkan persetujuan, ya, sesuatu kumpulan mengenai kesesuaian seseorang pemimpin tersebut, ya, seperti boleh dijadikan tempat rujukan. Maknanya untuk pemimpin tidak formal, kuasanya hanya setakat kumpulan yang dibentuk sahajalah, ya, sebab dia dilantik atas sokongan kumpulan tersebut. Okey, dari aspek pengiktirafan, pemimpin formal, jawatan diiktiraf secara rasmi. Secara rasmi, ya, di dalam organisasi dan termaktub dalam hierarki perjawatan. Okey, untuk pemimpin formal dia sudah memang dilantik secara rasmi. Jadi dia akan tersenarai dalam carta organisasi lah, ya, dia akan tersenarai dalam hierarki organisasi. Tetapi pemimpin tidak formal, jawatan hanya diiktiraf dalam kumpulan yang menyokongnya sahaja. Dan aspek yang terakhir adalah sumber kuasa. Ya, kuasa wujud berpunca daripada kuasa sah, ya, bersama dengan kuasa paksaan dan kuasa ganjaran. Maksudnya di sini, kuasa sah tadi adalah kuasa yang dia perolehi daripada jawatannya. Ya, jawatan sebagai pengurus pemasaran, jadi dia ada kuasa sah sebagai pengurus pemasaran. Okey, oleh kerana dia ada kuasa sah, maka dia akan ada kuasa paksaan. Kuasa paksaan maksudnya kuasa untuk dia mendesak pekerjanya melakukan kerja. Dan dia ada kuasa ganjaran. Ya, dia ada kuasa untuk memberi ganjaran kepada pekerja yang telah mencapai matlamat organisasi. Okey. Manakala pemimpin tidak formal pula, kuasanya wujud daripada kumpulan yang mengiktirafnya lah, ya, seperti kuasa kepakaran dan kuasa rujukan. Maksudnya individu itu dia dilantik disebabkan dia pakar dalam bidang tersebut. Contohnya kamu itu kepakaran kamu dalam mengurus pasukan bola ataupun main bola, menyepak bola. Jadi kamu akan dilantik sebagai ketua. Jadi kamu ada kuasa kepakaran. Maknanya mana-mana pengikut kamu dalam kumpulan kamu tu akan merujuk kepada kamu sebab kamu ada kepakaran tersebut. Okey, boleh para pelajar, itu perbezaan antara pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. Okey, seterusnya kita akan lihat, ya, bentuk-bentuk soalan yang pernah ditanya, ya, dalam peperiksaan sebenar untuk anak topik pemimpin dan pengurus ini. Ya, STPM 2018, ya, soalannya bezakan antara pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. Ya, dari aspek matlamat, jawatan serta bidang kuasa. Apa yang perlu kamu lakukan apabila kamu mendapat soalan? Okey, seperti biasa, kena buat analisis soalan. Okey, analisis soalan dia para pelajar kena tahu apa kata tugas soalan, apa kehendak soalan, apa situasi dan berapa markah yang diperuntukkan. Kerana kesemua ini akan menentukan jawapan yang akan kamu berikan dan akan menentukan markah yang akan kamu perolehi. Okey, untuk soalan ini, ya, kata tugasnya adalah bezakan. Okey, ingat kalau bezakan maknanya kamu kena buat dalam bentuk jadual. Ya, betul. Okey, kemudian kehendak soalannya adalah pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. Okey. Pemimpin formal dan pemimpin tidak formal. Okey, situasi dia ada beri atau tidak? Tidak ada beri situasi. Okey, markanya adalah 6 markah. Jadi untuk 6 markah ada 2 bahagian yang kamu kena
ada 3 aspek yang kamu kena bezakan, ya. Di sini dia sudah beri aspek. Jadi dalam mudah untuk pelajar memberi huraian sahaja mengikut aspek tersebut. Ya, dia sudah tetapkan matlamat, jawatan dan bidang kuasa. Okey, untuk 2 bahagian maka kamu akan dapat 6 markah. Okey. Seterusnya, ya, soalan STPM 2019 ulangan. Okey, soalannya, bandingkan ciri seorang pemimpin dengan pengurus. Dari aspek peranan, tanggungjawab dan tahap pembuatan keputusan, 6 markah. Okey, seperti biasa, analisis soalan tersebut. Okey. Apa kata tugas? Apa kehendak soalan? Apa situasi dan berapa markah yang diperuntukkan? Okey, untuk soalan ini, kata tugasnya adalah bandingkan, ya, kehendak soalan pemimpin dengan pengurus. Okey, di sini sama macam soalan yang tadi, dia bagi sudah aspek peranan, tanggungjawab dan tahap pembuatan keputusan. Situasi dia ada beri atau tidak? Tidak ada, kan? Okey, dan markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey, maknanya seperti yang soalan sebelum inilah, ya, kamu kena bagi huraian untuk kedua-dua pemimpin dan pengurus itu, tapi dari aspek yang telah ditetapkan dalam soalan. Peranannya, tanggungjawabnya dan tahap pembuatan keputusan. Okey. Jadi para pelajar, ya, setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Ya, cikgu harapkan apa yang cikgu kongsikan ini bermanfaat untuk para pelajar dan membantu para pelajar mengulang kaji dengan lebih baik serta berkesan. Okey, para pelajar bolehlah ke channel cikgu, ya, Cikgu Suri, CG Suri, untuk melihat perkongsian-perkongsian cikgu yang lain. Ya, cikgu ada kongsikan bentuk-bentuk soalan dan jawapan, cikgu ada kongsikan video-video PDPC, ya, dan untuk mengikuti perkembangan video-video cikgu yang lain, maka para pelajar kenalah ke channel cikgu. Okey, para pelajar jangan lupa like, share dan subscribe lah channel cikgu, ya, supaya cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video yang bermanfaat kepada semua pelajar di luar sana. Jadi, cikgu ucapkan terima kasih lagi atas kesudian para pelajar menonton video cikgu, ya. Dan setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Ya, terima kasih. Bye.